Bagaimanakah anda mewakilkan subset dengan gambar rajah van? Baik pelajar, sebelum ini kita sudah belajar cara nak melukis gambar rajah van. Masa tu kita guna gambar rajah van untuk mewakilkan set semester dengan pelengkap bagi suatu set. Hari ini kita nak guna gambar rajah van untuk mewakilkan subset pula. Okay, sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah van. Okay, jom kita tengok contoh yang diberi di sini. Okay, diberi set A. Okay, dan unsur-unsur dalam set A adalah seperti yang berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kita ada 10 unsur dalam set A. Okay, manakala set B, kita ada 5 unsur iaitu 4, 8, 12, 16 dengan 20. Okay, hubungan set B subset bagi set A. Okay, boleh diwakili dengan gambar rajah van seperti yang di bawah. Okay, so kenapa dia boleh kata set B adalah subset bagi set A. Okay, jom kita semak sama-sama. Kita tengok unsur yang ada dalam set B, 4. Set A pun ada 4. 8, set A pun ada 8. 12, 12, 16, 16, 20, 20. Nampak tak? Semua unsur yang ada dalam set B berada dalam set A. Itulah maksudnya set B ini berada di dalam set A. Betul? Okay, so itu kita namakan sebagai set B subset bagi set A. Okay, set B adalah salah satu subset bagi set A. Okay, boleh ya pelajar? Okay, so ini adalah gambar rajah van dia kat bawah ni. Okay, kita boleh nampak A di luar. Nampak kan di sini? A di luar, lepas tu B di dalam. Okay, A adalah bulatan biru ni. Okay, manakala B adalah bulatan yang warna merah pink ni. Okay, so boleh masa awak lukis tu pastikan A itu di luar, B itu di dalam. Sebab B adalah subset bagi A. Semua unsur dalam B ada dalam A. Okay, so soalan saya sebelum kita teruskan. Boleh tak saya buat segi 4 tepat? Untuk set A. Boleh tak? Tak boleh. Ingat balik sebelum ini, masa kita belajar nak melukis gambar rajah van, segi 4 tepat ini hanya untuk set apa? Hanya untuk set semester. So, jangan keliru pelajar. Okay, hanya set semester sahaja kita boleh guna segi 4 tepat ya. Okay, untuk set yang lain, semua kita wajib guna bulatan. Okay, so macam yang inilah. Okay, so semua unsur yang ada dekat A, kita masukkan dalam bulatan biru ini. Okay, so seperti yang sebelum ini saya ajar, kalau boleh sebab set B berada dalam set A kan. So semua unsur yang ada dalam set B tu 4, 8, 12, 16, 20, semua ini awak tulis dekat-dekat. Supaya nanti awak boleh buat bulatan, jadikan dia B. Nampak tak? 4, 12, 8, 16, 20, dia semua tulis dekat-dekat. Sebab sebelum dia lukis tu dia dah tengok dah. Okay, B itu 4, 8, 12, 16, 20 tu semua tulis dekat-dekat. Kalau tidak, nanti awak tak akan dapat bentukkan bulatan. Awak akan bentukkan bentuk yang pelik-pelik. Contoh, saya pernah tunjuk sebelum ni, tak apa saya tunjuk lagi. Katakan ini A, awak lukislah katakan ini A. Sorry. Kalau awak tak ikut, awak suka hati je. 2, 4, 8, 6, 10, 12, 20, 14, 18, 16. Okay, katakan awak nak tulis macam ni. Lepas tu kalau saya nak buat bulatan untuk B, awak nak buat macam mana ni? Kalau awak tak susun macam tadi. So, awak kena cari tau. Awak kena cari macam ni. 4, 8, lepas tu 16, lagi lepas tu 12, lepas tu dengan ada lagi 20 pun termasuk. So, awak kena buat macam ni. Kita kurang satu lagi dengan 12, sorry. 4, 8, 16, macam ni. Nampak tak? Kalau kita tak susun, inilah gambarnya. Ini B. Kita tak akan dapat buat bulatan. Sebenarnya tak salah. Seperti dalam video yang sebelum ni, kalau awak nak buat gambar rajah van macam ini sebenarnya tak salah. Okey, tapi
kalau boleh kita buat bulatan supaya nampak kemas. Okay, so sebelum kita tuliskan apa semua unsur tu, please kita tengok dulu nombor apa yang patut kita tulis dekat-dekat. Okay, so that kita boleh buat satu bulatan yang cantik macam ni lah. Tengok yang dalam buku teks punya kemas. Tengok yang ini semua kemas. Cuba awak bandingkan kedua-dua ni. Tengok ini dengan ini. Mestilah ini yang lebih kemas kan? Itulah sebab cikgu memang tak galakkan korang buat macam ni. Okay, please susun dulu ya pelajar. Boleh faham ya pelajar. So itu saja sebenarnya. Kalau subset tu maksudnya dia akan berada dalam. Kalau B subset kepada A, B akan berada dalam A. Kalau C subset kepada F katakan. So F yang akan di luar, C yang akan di dalam. Itu maksudnya. Okay, sebab kalau C subset bagi F maksudnya semua unsur dalam C ini berada dalam F. Okay, boleh pelajar? Okay, jom kita tengok contoh. Contoh 10. Wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberi dengan gambar rajah Venn. Okay, so yang ini pun senang sahaja. First kita tengok dulu. Kita ada dua set kita diberi dua set. Set A ada P, Q, R, S, T. Set B kita ada P, R, S. So kita semak dulu. Set B punya unsur semua berada dalam set A, betul? Maka kita akan tahu sebenarnya adalah set B subset bagi A. So, B yang akan berada dalam A. Ini yang penting. Awak kena faham soalan dulu. Okay. So, untuk soalan A senang sahaja. So, saya buat dua bulatan. Satu adalah untuk A. Set A kita ada P, Q, R, S, T. So, untuk unsur yang patut kita tulis dekat-dekat, P, R, S. So, P, Q, R, S, T. Lepas tu yang tulis dekat-dekat ni adalah PRS, ini adalah set B. Itu sahaja. Ingat balik, sebelum ini saya memang bagi tahu setiap unsur wajib ada titik, betul? Kalau awak lupa nak letak titik, nanti dia akan jadi macam ini. Oops, sorry. Awak akan rasa confused. Mana satu ni nama set, mana satu adalah unsur. Tengok, kita ada huruf tau. Semua ni huruf tau. Tengok ini huruf Q, huruf P, lepas tu ada huruf B lagi. Ada huruf R, ada huruf S, ada huruf T. So, awak akan rasa keliru. Sini pun ada huruf A. Kalau kita letak titik pada setiap unsur, kita terus boleh bezakan. Oh, rupa-rupanya yang ada titik itu unsur. Yang tak ada titik itu nama bagi set. Macam tu je. Okay? Boleh pelajar? Ingat titik untuk setiap satu unsur tu penting Kalau awak tak letak titik, saya boleh anggap awak tulis huruf yang awak tulis tu adalah nama bagi set. Okay? Please belajar. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Kita ada set P dengan set Q. Set P kita nombor bulat, set Q kita nombor perdana. Oh no, cikgu, ini dia tak bagi tahu pun nombor bulat tu nak berapa sampai berapa. Lepas tu nombor perdana dia tak bagi tahu pun dari berapa sampai berapa. It's okay. Okay, kalau nombor bulat kita tahu dari kosong. Betul, dia mula dari kosong. Okay, dia sebenarnya integer positif. Okay, dan termasuk kosong. Okay, so nombor bulat itu sebenarnya, okay, kalau awak nak juga senaraikan, it's okay. So, nombor bulat mula dengan kosong. 1, 2, dia tak kata sampai berapa kan. So, maksudnya dia tak terhingga. So, kita tak payah tulis semua. Kita tulis macam ni je. Untuk Q pun sama. Nombor perdana. Sekarang kita nak tengok. Nombor perdana yang pertama itu berapa? Kita ada 2. Lepas tu 3. Lepas tu 5. Lepas tu 7. Lepas tu 11. Lepas tu teruskan. Dia tak terhingga juga. Okay, so sekarang. Yang paling penting kita nak tahu. Sekarang P subset bagi Q ke Q subset bagi P? So, kita tengok dulu. Adakah semua unsur dalam P berada dalam set Q? Ataupun semua unsur dalam set Q berada dalam set P? Kalau awak tengok macam ni, awak dah tahu dah. Set P adalah set yang paling besar berbanding dengan Q. So, untuk soalan B ini sebenarnya, set Q adalah subset bagi set P. Okay? Set Q subset bagi set P. So, Q akan berada dalam P. Okay? So, untuk ni,
Q akan kat dalam, P akan di luar. Okay. Cikgu, kalau untuk yang ni unsur tu nak tulis macam mana? Banyak gila kot, tak terhingga. So tak payah tulis lah. Okay. Untuk set yang tak unsurnya tak terhingga, awak tak perlu tulis. Awak buat macam ni dah cukup dah. Yang penting kita perlu tahu Q yang subset bagi P ke ataupun P subset bagi Q. Itu penting. So, kalau nak tahu macam tadi saya cakap, kita cuba senaraikan dulu dan kita akan tahu Q dalam P ke ataupun P dalam Q. Kita tengok unsur dia. Semua unsur dalam Q berada dalam P ke ataupun semua unsur dalam P berada dalam Q. Di sini kita tahu semua unsur dalam Q berada dalam P. Sebab tengok P ada kosong tapi Q tak ada kan? So, automatically P bukan dalam Q tapi Q dalam P. Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 11.2D pada muka surat 259. Okey, tak susah. 2 soalan sahaja. Okey, dan sebenarnya soalan ni lebih senang daripada yang contoh yang saya bagi ni. Okey, don't worry, senang. Okey, cuba buat Selamat menjawab.